Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Luqman. Selamat datang ke channel Belajar Kewangan. Dan hari ini saya akan cerita dekat korang daripada A sampai Z kenapa Bitcoin boleh menjadi aset yang bernilai. So korang ambil masa untuk rehat kejap daripada busy harian dan korang buka sosial media sama ada Facebook ataupun Instagram. Korang akan nampak cerita pasal Bitcoin, tapi korang tak faham why the heck Bitcoin tu dulu pada tahun 2010 harga dia 30 sen je. 30 sen je. Tapi sekarang pada tahun 2021 satu Bitcoin pernah mencecah harga sampai RM250,000. So, ibarat kalau macam you beli Bitcoin pada tahun 2010 tu dengan nilai RM1,000. So korang akan dapatlah dalam 300 biji Bitcoin pada tahun tu lah 2010. And then kalau korang beli, korang simpan selama 11 tahun ni, patutnya memang korang dah untung lebih daripada 44 juta ringgit Malaysia. So macam wow, banyak tu. Macam mind blowing. Investment yang kata you invest, you dah untung gila-gila. So kita tengok dekat sini, macam mana Bitcoin tu dulu nilainya ada beberapa puluh sen je, tapi kini menjadi industri yang lebih daripada 600 bilion, meletakkan Bitcoin tu nombor 10 aset ranking paling bernilai dalam dunia. Lebih tinggi daripada Alibaba, lebih tinggi daripada Tesla, lebih tinggi daripada Samsung. So disebabkan Bitcoin dengan teknologi blockchain, so Bitcoin dengan blockchain tu berbeza lah. Nanti saya explain lah. So maka terlahirlah koin-koin yang lain seperti Ethereum, Ripple, Litecoin dan lain-lain lah, yang telah membawa industri cryptocurrency kepada industri yang bernilai lebih daripada 1 trilion US dollar. So untuk faham macam mana Bitcoin tu boleh melonjak naik lebih daripada 30,000%, kita kena tahu punca dan tujuan terlahirnya Bitcoin. So apa tu Bitcoin? So Bitcoin tu bukan diperbuat daripada emas, silver atau rare earth material. Bitcoin adalah decentralized digital currency atau cryptocurrency. So apa maksud dia tu kita tengok dekat sini. Mata wang fiat atau mata wang kertas seperti ringgit Malaysia, US dollar, semua tu dicipta dan diprint dan diuruskan oleh central bank. Kalau kita ambil contoh, ringgit Malaysia itu, ringgit Malaysia lah, dicipta di Bank Negara Malaysia, BNM lah. Sebab tu mata wang fiat atau mata wang kertas dikenali sebagai centralized, sebab ada central yang mencipta dan menguruskan mata wang tu. Sebenarnya kita pun kita fikir juga, siapa sebenarnya yang decide kata mata wang kertas tu ada nilai. Orang yang decide kata mata wang yang ada kertas tu adalah kerajaan sendiri atau central bank, yang menyatakan bahawa mata wang kertas tu dia nilai. So kalau korang tengok, kalau macam RM50, dia cuma kertas biasa yang ada efek UV light, nombor siri, tanda tangan gubernur, tulisan ni tu, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. So maksud dia tu, so means that kerajaan sendiri letak kepercayaan dan jaminan bahawa kertas ni ada nilai based on fate lah. So ibarat dia macam tu lah. So kita berbalik kepada decentralized tadi. Itu saya cerita berkenaan centralized lah. So kita pergi ke arah decentralized. Decentralized tu apa? Decentralized tu bermaksud ia tidak dicipta, tidak diuruskan oleh mana-mana bank, mana-mana central bank atau mana-mana kerajaan ataupun negara, di mana setiap transaksi Bitcoin tu menggunakan sistem peer-to-peer network. Menggunakan sistem peer-to-peer network untuk membuat pembayaran secara online. Dan apabila kita sebut berkenaan digital currency, kita kena tahu dia hanya wujud dan bernilai dalam bentuk digital je. So kalau korang nampak Bitcoin yang jual dekat Shopee ke Lazada ke dalam bentuk fizikal tu, itu bukan real. Jangan kena scam lah. Itu bukan real, itu just barang cendera mata je lah. So apa tu peer-to-peer network? So peer-to-peer network tu atau P2P, dia terdiri daripada beberapa buah komputer, yang mana setiap komputer itu dilinkkan bersama dalam satu network dengan permission dan tanggungjawab yang sama untuk proses data. So salah satu contoh P2P network adalah sharing gambar atau video
melalui Bluetooth antara phone saya dengan phone korang lah. Tanpa menggunakan third party seperti WhatsApp ataupun Share lah. So apa kelebihan sangat kalau saya hantar gambar ataupun video melalui Bluetooth? So disebabkan awak tak menggunakan third party, sekiranya pihak WhatsApp decide untuk block awak punya account, block awak punya number, so awak dah tak boleh guna WhatsApp untuk hantar video ataupun gambar. Tapi at least you still have Bluetooth. You boleh hantar by Bluetooth lah gambar dengan video tersebut. Actually kalau WhatsApp block pun taklah jadi isu sangat. Sebab apa? Kita boleh beli nombor baru dan kita boleh daftar akaun baru lah untuk akaun WhatsApp tu. Tapi memang korang akan ambil kisah if kalau dia melibatkan you punya financial, which is you punya akaun bank kena block daripada bank. Itu memang pisang lah. So untuk faham berkenaan P2P network ni dalam sistem pembayaran online, so kita kena lihat sistem yang kita guna sekarang. Sebagai contoh, kita pergi ke Starbucks untuk beli kopi dan buat pembayaran secara menggunakan kad kredit ataupun kad debit lah. So pembayaran yang kita buat ni sebenarnya bukan directly kepada kedai Starbucks tu. Walaupun kita nampak macam kita bayar, kita swipe kad, kita letak kad, kita bayar directly ke kedai, sebenarnya tak. Sebab ketika korang letak kad tu untuk di swipe, so korang sebenarnya masih meminta kebenaran daripada bank untuk buat transaksi tu. Sebab tu kadang-kadang duit korang ada dalam akaun, tapi kad tak boleh nak pakai untuk buat pembelian online. Korang kena minta permission daripada bank dulu, untuk bank benarkan kata kad ni boleh guna. Itulah, so maksud dia kat sini, central bank tu masih mengawal duit korang keluar masuk korang. Dan ada juga setengah bank, setiap kali anda buat transaksi pembelian menggunakan kad, anda dikenakan charge. Sama juga sekiranya kalau nak menghantar duit daripada Malaysia ke luar negara ke, kadang-kadang memerlukan proses daripada bank, dan which is ambil masa berhari-hari yang lama lah. Jadi untuk buang third party tu ke dalam sistem pembayaran, itu bank lah, kita nak buang bank dalam menguruskan transaksi, maka terlahirlah Bitcoin P2P network dalam sistem pembayaran online, di mana tak memerlukan third party seperti bank untuk menguruskan transaksi itu. So jadi setiap kali saya buat transaksi dalam Bitcoin network, mesti segala rekod tu disimpan dalam ledger. So ledger tu apa? Ledger ni dia adalah ibarat kertas yang rekod setiap transaksi online. Disebabkan Bitcoin network itu sendiri decentralized, jadi rekod-rekod transaksi ini disimpan dalam ledger dunia worldwide melalui teknologi blockchain lah. So kenapa kita punya transaksi semua disimpan dalam bentuk blockchain So dalam penulisan report transaksi lah, sekiranya kita ambil konsep bank, bank centralized ledger, centralized lah sebab bank kan, ada potensi untuk dimanipulasikan oleh orang yang mempunyai kuasa atau pengaruh dalam bank. Sebab berdasarkan sejarah macam market crash pada tahun 2008. Panic. Around the world, stock markets continued their terrifying plunge. Toronto's exchange dropped more than a heart-stopping 1,000 points in early trading, its biggest drop ever. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on OPEC. Yes, OPEC did cut production by 1.5 million barrels per day. Disebabkan penyalahgunaan kuasa oleh Central Bank Amerika, yang print duit terlalu banyak dalam pasaran. So apabila supply currency USD terlalu banyak, jadi nilai mata wang tu sendiri akan berkurang. Which is kita kenalikan dia sebagai inflation lah. Sebab tu kalau kita tengok kita pun tahu by sejarah kita tengok duit RM50 pada tahun 1998 tu boleh beli 1 troli tau. Satu barang, beli barang 1 troli penuh. Tapi kini tahun 2021 RM50 tu cuma boleh beli dalam 2 ke 3 barang je, disebabkan mata wang tu jatuh. So kita tengok dekat sini. So bila duit banyak, barang sikit, so harga dia akan naik lah. So supply duit tu banyak, demand barangan tu akan jadi tinggi lah. So bila siapa saja yang boleh kontrol ledger transaksi centralized lah, boleh manipulasi sistem kewangan. Macam itulah. Jadi macam mana kita nak buang kontrol dan pengaruh yang membolehkan sistem ni dimanipulasi.
So maka rekod-rekod transaksi ni disimpan dalam bentuk blockchain. So blockchain ni sendiri yang telah menyimpan rekod-rekod setiap transaksi Bitcoin yang dekat dalam dunia ni lah, daripada dulu sampailah sekarang, dan tak boleh diubah. Okay, so kenapa rekod transaksi yang disimpan dalam blockchain yang telah dibuat tak boleh diubah dan tak boleh dimanipulasi? Okay, benarnya siapa saja yang nak sertai Bitcoin Network boleh je, siapa-siapa je boleh nak sertai Bitcoin Network untuk maintainkan rekod transaksi. Tapi korang kena tahu why dia orang sanggup untuk join Bitcoin Network untuk verifykan transaksi dan maintain rekod. Okay, disebabkan dia orang mendapat reward dalam bentuk Bitcoin. So it is we call as Bitcoin mining lah, yang saya akan sentuh sekejap lagi. Okay, jadi menggunakan teknologi blockchain, setiap kali anda buat transaksi, rekod transaksi anda akan dihantar kepada seluruh komputer dekat dalam dunia yang sertai Bitcoin Network. Jadi satu dunia dapat rekod transaksi itu dan dapat lihat apa yang berlaku. Kita ambil konsep macam ni. So korang dengan kawan-kawan korang nak beli emas, contoh 100 gram, tapi tak cukup duit, dan anda buat program bersama dengan kawan-kawan anda melalui duit kutu. Macam itulah. Jadi setiap hari anda akan berjumpa face to face, tulis nama siapa yang buat pembayaran secara tunai dalam account pool. Macam itulah. Tapi korang tak percaya antara satu sama lain. Sebab tu korang buat record sendiri. Okay, yang setiap kali korang buat transaksi, korang tulis dalam kertas dan korang keep record tu. Semua orang buat macam tu. Semua orang ada record-record yang diorang simpan juga. Okay, so korang buat setiap hari, dan bila dah cukup bajet untuk beli 100 gram emas tu, korang jumpa face to face dan compare setiap kertas tu antara satu sama lain untuk tengok rekod transaksi dengan kawan-kawan korang, untuk tahu siapa yang buat silap rekod ataupun yang cuba buat penipuan dalam transaksi tu. Seperti rekod ni dia kata dia dah bayar, tapi sebenarnya dia tak bayar pun. Manipulasi lah. So setiap kertas yang ditulis tu korang mestilah banyak kan, korang dah rekod tiap-tiap hari. So korang simpan dalam kotak. So bila korang simpan dalam kotak dah penuh, so korang akan carilah kotak yang lain untuk letakkan kertas tu. Sebab itulah dia dikenali sebagai block by block, kotak by kotak. Cuma yang menarik, setiap transaksi itu disusun dengan teratur, dan untuk pastikan transaksi itu bersambung adalah dari kotak 1 ke kotak 2 mesti ada chain ataupun sambungan yang menyatakan rekod kotak yang baru ini mesti hasil sambungan dari rekod kotak yang lama. So that's why dengan itu maka terlahirlah blockchain, iaitu rantaian kotak-kotak. Okay, dalam Bitcoin Network, sekiranya berlaku satu perubahan dalam ledger rekod transaksi dalam satu komputer, Bitcoin Network akan reject perubahan tu. Sebab komputer-komputer yang lain dalam Bitcoin Network tak ada maklumat tu. That's why dia reject lah. Okay, jadi sekiranya ingin hack Bitcoin Network, orang kena hack seluruh komputer satu persatu secara offline dan online, dan ubah ledger setiap komputer secara serentak dalam masa yang sama dalam satu dunia. Which is agak mustahil lah. Sedangkan masalah pertama, hacker nak hack komputer pun tak boleh, sebab dia orang tak tahu siapa yang buat transaksi tu dan daripada mana. Dia orang pun tak tahu yang buat transaksi dalam Bitcoin Network. Rekod transaksi yang kita buat dalam Bitcoin Network, dia tak tunjuk lokasi anda ataupun nama anda, hanya tunjuk bilangan Bitcoin yang dihantar dengan public key je, atau Bitcoin address lah. Okay, so macam mana Bitcoin Network boleh halang fake transaksi? Okay, kita tengok di sini. Salah satu sifat Bitcoin adalah kriptografi, sebab tu dikenali sebagai cryptocurrency. Bermaksud setiap Bitcoin tu mempunyai key atau maklumat dalam bentuk kompleks mathematical code. Ibarat kod tu beritahu, oi, aku ni daripada pemilik sebenar. So bila korang buka account dalam Bitcoin Network, korang ataupun dalam bahasa cryptocurrency-nya, korang buka wallet, korang akan dapat dua key tau. Satu orang panggil public key, satu lagi private key tau. So bila korang buat transaksi dalam Bitcoin Network, sebagai contoh, saya Luqman send 3 Bitcoin to Amirul. Saya sign message ni menggunakan private key, yang mana hanya saya je ada access. Dan saya hantar message ni yang saya dah sign ni kepada Bitcoin Network yang kata saya buat transaksi ni. So ibarat private key ni macam korang punya password Gmail lah, yang hanya korang je patut tahu dan orang lain tak boleh tahu. Dan public key ni dinamakan Gmail kita lah, public key, seperti ali@gmail.com lah. Okay, so jadi message yang telah disign tu dah akan dihantar ke dalam Bitcoin Network dah
dan semua orang dalam Bitcoin network akan menggunakan public key saya tu untuk check saya punya signature yang saya dah sign tu. Jadi sekiranya public key saya itu dah verified dengan saya punya signature, itulah membuktikan bahawa memang betul message tu daripada saya, original daripada saya. Okay, yang betul lah kata saya nak hantar Bitcoin tu. Jadi dalam Bitcoin network itu sendiri akan check sama ada betul kita yang authorize transaksi tu. Okay, so kalau orang lain yang dapat private key kita tu, so means that dia ada control kat atas account kita tu. So hati-hati jangan beri private key kita pada orang lain ataupun post dekat social media. Okay, so digital signature ni dia tak sama macam signature tangan. Sebab dia tak boleh dikopi disebabkan mathematical algorithm itu sendiri yang akan reject duplication. So means that only satu saja that boleh wujud dalam dunia. So cannot be fake. So dalam melakukan transaksi, especially dalam digital world, pasti akan ambil masa untuk sampai, walaupun it take about beberapa saat lah. Okay, sama seperti orang kata berkenaan P2P Bluetooth tu lah yang saya explain tadi. Walaupun kita hantar gambar dengan video je lah, macam tu. So contoh sekiranya saya nak hantar RM1,000 dalam akaun bank saya dan saya cuba buat pembelian 2 benda dalam satu masa, bank cuma akan approve transaksi pertama je dan akan halang transaksi kedua. Kalau bank tak buat macam ni, anda akan boleh guna duit itu untuk beli barang yang sama berulang-ulang kali. Dengar macam best, tapi dia tak okey untuk kita punya sistem financial, kewangan kita lah untuk berfungsi macam tu. So sebagai contoh, kalau saya nak hantar 10 biji Bitcoin saja dan saya nak hantar 10 biji Bitcoin tu kepada Ali dan Abu serentak. Okay, ketika saya buat transaksi tu, Bitcoin network dan saya punya wallet sendiri akan automatically check sejarah transaksi Bitcoin sebelum ni yang masuk ke dalam saya punya wallet untuk pastikan saya betul-betul ada Bitcoin yang cukup untuk hantar. Ini yang akan prevent yang dikatakan sebagai double spending. Macam tu. Tapi ada masalah lain kalau melibatkan masa transaksi tau. So disebabkan Bitcoin network melibatkan banyak komputer untuk update ledger setiap transaksi, dia akan berlaku network delay tau. Network delay, slow. Okay, so bermaksud request transaksi saya yang saya buat, dia takkan tersusun dengan sama rata dengan susunan yang sama. Jadi transaksi anda, contoh anda yang anda susun dalam blok tu, dalam blok-blok baru dicipta yang berlainan bersama transaksi orang lain. Blok-blok ni sebelum masuk ke dalam blockchain, ia ada dalam pool unconfirmed transaction. So maksudnya belum verify lah. So blok-blok ni dia tak salah, cuma betul anda buat transaksi tu, cuma tak sama kalau korang tengok dekat sini. Jadi macam mana Bitcoin network selesaikan masalah ni untuk pastikan susunan tu betul-betul seragam? Dengan cara diorang tambah masalah dekat setiap blok tu. Okay, dan inilah dikenali sebagai Bitcoin mining, yang mana kena pakai superkomputer atau processing power untuk selesaikan masalah matematik tu. Okey, so setiap blok ni yang baru dicipta ni, contoh blok A, blok B dan blok C ni, dalam unconfirmed transaction pool ni, mereka dah ada jawapan atau kita panggil sebagai output kepada complex mathematical code ataupun complex mathematical problem lah. Jadi setiap blok ni sudah ada jawapan matematik untuk membolehkan blok baru dicipta. Dia kena masuk untuk membolehkan blok yang baru dicipta ini masuk ke dalam rantaian blockchain yang lengkap lah. Okay, semua orang dalam Bitcoin network, semua komputer dalam Bitcoin network yang maintain dan check ledger-ledger ni boleh selesaikan masalah matematik ni menggunakan cryptography hash function. So apa tu hash function tu? Okay, dia adalah algorithm di mana ambil input dalam pelbagai size dan tukarkan dia kepada output yang sah dia tetap. Sebagai contoh, kalau ada nombor 1, 2, 3 dan 4 sebagai input. Okay, dan sebagai contoh hash function algorithm, kata tambah semua number ni, tambahlah semua number ni. Okay, so dalam kes ni, output kepada jawapan kepada masalah matematik ni adalah 10 lah. So apa yang menarik tentang hash function ni adalah, sekiranya anda beri pelbagai jenis input atau soalan matematik, memang senang lah untuk kita cari output ataupun jawapan kepada soalan matematik ni. Okay, tapi dia akan jadi susah kalau korang ada output ataupun korang ada jawapan pada matematik tu. Tu pisang tu, nak tahu macam apa soalan dia ataupun apa input sebenarnya. So walaupun contoh nampak macam simple je, tapi banyak possible soalan atau input yang boleh buat output tu jadi 10.
Okay. Jadi satu-satu cara untuk tahu input kepada jawapan soalan matematik ni adalah dengan cara kita kena teka sampai dah dapat input yang betul. Okay, contohlah, okay, macam awak nak curi-curi buka phone awak punya kawan, buka phone lah, password, tapi ada password. Jadi korang kena teka password tu, password apa yang betul. Okay, so korang jangan buat macam tu pula. Dia jadi tak baik lah. Yang kata saya ajar lah. Okay, so jadi hash function dalam Bitcoin tu dipanggil sebagai SHA-256, iaitu bermaksud Secure Hash Algorithm 256 bit. Dia sejarah asal dia dicipta oleh United States National Security Agency. Si berat macam saya ni nak ajar awak jadi ejen NSA lah, kan? Special agent. FBI, open up! Okay, so untuk selesaikan masalah mencari input untuk output ni, satu komputer akan ambil masa beberapa tahun tau untuk teka satu blok. Tapi dengan Bitcoin Network yang melibatkan beribu-ribu komputer, processing power, dia hanya ambil masa dalam 10 minit je anggaran untuk kita cari input yang betul untuk setiap blok tu. Okay, so dia kena berbilion kali diteka baru dah dapat jawapan. So rupa-rupanya nama-nama ni lah yang kata menyebabkan dia menjadi 10. Macam tu. Jadi sesiapa saja yang telah selesaikan masalah matematik ni, blok transaksi tu akan masuk ke dalam blockchain. Selepas blok tu masuk ke dalam blockchain, blok yang baru perlu diselesaikan masalah matematik sebelum dimasukkan ke dalam blockchain. Jadi ia ibarat macam exam lah. Okay, siapa yang dapat jawab, siapa yang dapat jawapan betul secara awal, so dia dapat keluar lah dari kelas tu. Tapi if kalau ada macam dua student serentak bangun dan declare begitu kata, dia dapat selesaikan masalah matematik tu, macam mana nak tentukan siapa yang terawal untuk masukkan ke dalam blockchain? Well, kalau jadi macam ni akan terbentuk dua rantaian blockchain lah. Dan network akan ambil rantaian yang paling panjang sekali untuk dipercayai sebagai rantaian blockchain. Okay? Dan setiap kali blok yang buat rantaian yang lain akan dimasukkan kembali ke dalam pool of confirmed transaction block yang belum masuk ke dalam rantaian blockchain. Dan kemudian barulah blok-blok tersebut masuk ke dalam rantaian blockchain. Macam tu. Okay? So, orang dalam Bitcoin Network yang terlibat dalam menyelesaikan masalah matematik ni menghabiskan berpuluh-puluh ribu ringgit ataupun dolar terhadap special computer hardware untuk selesaikan SHA-256 mathematical problem. Dalam proses selesaikan masalah matematik ni, komputer processing menggunakan tenaga yang banyak untuk menyebabkan bil elektrik tinggi lah. So ibarat kita pasang aircon dalam bilik lah. Tapi why diorang sanggup habiskan duit tak ada hardware tu, hardware dengan software dan electrical bill untuk selesaikan masalah matematik tu, untuk menjaga Bitcoin? Kalau aircon lain lah, juk. Okay, yang nak buat saya saja. Kita kena tengok juga dalam Bitcoin Network, sesiapa saja yang berjaya selesaikan masalah matematik ni akan mendapat reward. Okay, reward dalam bentuk Bitcoin. Hari ini disebabkan Bitcoin halving, hanya 6.25 je Bitcoin untuk setiap blok korang akan dapat setidaknya korang selesaikan masalah matematik tu. 2.5 je, 6.25 je. Sikit tu. Dulu pun kita dengar kata boleh dapat sampai 50 biji Bitcoin je per blok. Setiap 2,100 blok, Bitcoin reward akan berkurang disebabkan 50% atau separuh. Dalam bahasa Inggeris panggil half lah. Sebab tu ia dikenali sebagai halving, yang selalu berlaku dalam 4 tahun lah anggaran. So dengan permulaan $50 biji Bitcoin berkurang kepada 25, berkurang kepada 12.5 dan berkurang kepada 6.5 lah. 6.25 yang sekarang, dan akan berkurang lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi komputer-komputer yang menjadi penjaga dan verify setiap transaksi dalam blockchain ni dikenali sebagai miner. Disebabkan miner ni yang selesaikan masalah matematik, setiap mining ibarat ketuk-ketuk pada hash problem untuk jadi kaya. Wah juga tu, sebab kalau join Bitcoin Network, kita boleh buat mining dan kita akan dapat dalam 6.25 Bitcoin per block. Banyak juga tu kita dapat 6 Bitcoin tu. Kalau kita join pun dia tak semudah tu, sebab korang kena tahu Bitcoin Network ni kini ada 1 juta active miner. So korang nak kena compete antara satu sama lain untuk dapatkan Bitcoin tu. Okay, ibarat ada satu lombong tapi ada 1 juta penggali emas. So berapa banyak keberangkalian korang boleh dapat emas tu? Ibarat macam itulah, berapa banyak keberangkalian korang boleh dapat Bitcoin tu. So kan, sebab tu ramai join mining pool. So apa tu pool mining ataupun mining pool tu, itu saya cerita kemudian lah. Okay,
So dalam Bitcoin network hanya ada 21 juta saja Bitcoin. So bermaksud ada supply dia terhad, rate pengeluaran Bitcoin sebenarnya kalau kita tengok dekat sini macam dia ambil pengambilan rate pengeluaran emas dari tanah. So dijangka Bitcoin terakhir akan di-mine pada tahun 2140. Dengan limited supply, inilah yang menyebabkan harga value Bitcoin naik over time. Macam itulah by masa lah. Jadi kalau semua Bitcoin telah di-mine, semua Bitcoin telah di-mine, buat apa kita nak maintain blockchain? Sebab kita tak dapat reward pun dalam Bitcoin tu. Memang betul. Selepas semua Bitcoin habis di-mine pada tahun 2140 nanti, kemungkinan lah. Tapi Bitcoin transaksi masih diteruskan disebabkan ada transaksi fee. Kan setiap kali kalau kita nak buat transaksi, kita kena bayar fee kan. So fee itulah akan diberi kepada miner untuk maintainkan blockchain. So korang akan nampak lah di sini digital signature untuk elak fraud ataupun fake transaksi. Transaction chain untuk simpan sejarah rekod transaksi tanpa boleh diubah dan dimanipulasikan, dan blockchain untuk susun rekod-rekod transaksi. Mesti ada orang tanya, Bitcoin pasti one day akan jatuh tau. Sama juga sama ada macam MySpace diganti dengan Facebook, taxi diganti dengan GrabCar. Pasti akan ada teknologi yang lebih baik akan menggantikan Bitcoin. Kita tengok dekat sini, Bitcoin tu dia sendiri open source tau. Jadi setiap kali ada teknologi baru, sekiranya dilihat okey dengan feature Bitcoin, teknologi itu sendiri boleh diperkenalkan dalam Bitcoin network. Bermaksud sesiapa saja boleh datang dan propose untuk buat perubahan. So untuk membolehkan perubahan ni berlaku dan diterima, so kena memerlukan voting lah, setuju daripada Bitcoin network tu sendiri, which is agak susah lah. Kalau perkara yang dipropose tu bukan benefit untuk entire network, so mesti perkara yang menambah baik the whole Bitcoin network tu sendiri. So apa latest update daripada Bitcoin teknologi? Sebenarnya ada daripada Bitcoin Core pada hujung tahun Disember lah 2020. Bitcoin Core version 0.120 berkenaan time root code. Tapi ini saya takkan explain detail disebabkan terlalu teknikal lah. Ini pun korang ambil masa untuk Adam apa yang saya explain kan. Cuma korang boleh tahu ia melibatkan smart contract menggunakan Scono signature. Sebenarnya Bitcoin ni dia tak dianggap sebagai currency atau mata wang macam ringgit Malaysia disebabkan value-nya terlalu volatile. And then tapi dia dianggap orang kata more kepada digital asset. Sebab tu setiap kenaikan harga pada setiap tahun menyebabkan Bitcoin itu sendiri digunakan sebagai store of value untuk lawan inflasi lah. Lagipun dekat dalam web paper Bitcoin pun Satoshi Nakamoto, which is pencipta mata wang Bitcoin ni, kita tak tahu dia siapa, orang ke kumpulan ke, sampai sekarang kita tak tahu dia siapa. Dia inform P2P saja. Which is dia tak mention pun pengganti mata wang negara ataupun sebagainya. Walaupun ada negara yang dah menjadikan Bitcoin ni sebagai legal tender. Bitcoin cryptocurrency trading berdasarkan info dari panel syariah Bank Negara Malaysia dan Security Commission, ia patuh syariah untuk kita terlibat sama ada investing ataupun trading. Tapi aset tu sendiri kita kena faham dan jelas, ada yang patuh syariah dan ada yang haram. So korang kena study lah white paper coin-coin yang korang nak beli tu. So ibarat sama saja macam saham. Macam panel syariah menyatakan trading saham tu patuh syariah in general. Tapi ada je saham yang kata tak patuh syariah, seperti saham syarikat arak ataupun judi. So korang jangan nak belilah. So rasanya itu saja daripada saya, Mr. Luqman, daripada channel Belajar Kewangan. So kalau korang berminat dengan isi kandungan dalam video ni, korang boleh subscribe dan like video ni. Mungkin nampak macam biasa je, tapi sebenarnya bagi semangat untuk saya untuk create lagi konten untuk saya ajar korang berkenaan dunia cryptocurrency. Itu saja daripada saya dalam kripto.